Pak tadi yang soalan nombor 1 tu bab apa? Bab 8. Bab 8 Okey, untuk yang kedua untuk yang pertanyaan ni yang saya bertanya ni, okey, untuk buruh langsung dan buruh tidak langsung. Buruh langsung memang kekal akan duduk di tempat yang kedua tadi yang saya ajar, dia duduk dalam buruh langsung juga. Okey, buruh tidak langsung akan masuk dalam overhead, masuk dalam belanja overhead tadi tu. Kita tulis sebagai buruh tidak langsung. Okey, sebagai satu penyenaraian dalam kalau dalam Excel tu buruh tak langsung masuk dalam sini lah. Ya, ini dia akan masuk, ini saya akan Buruh langsung. Buruh langsung tu Rohingya. buruh bukan itu definisi dia, salah tu. Itu warga asing. Okey. Tapi dia pun nak minta kerakyatan tu macam mana tu? Lagi ke? Itu. Jangan beli benda tu. Kita bagi tumpang sudah lebih pula. Itulah. Dia nak faham pula. Okey. Tak apa. Kita akan masukkan di bawah overhead. Masuk di bawah overhead ni. Okey. So kita akan masuk sini. Kalau ada buruh tak langsung, kita masuk di sini. Buruh tak langsung. Okey? Semua boleh nampak kan? Okey. Habis Okey. So saya Jumlah dia tak ada. Jumlah dia memang tak ada. tak adalah. Ada soalan tadi ada buruh tak langsung ke? Tak ada. Maklumat buruh tak langsung tak ada. Tapi soalan tambahan. Kalau ada buruh tak langsung nak isi kat mana? Isi dia. Soalan lain. Kalau ada soalan tak langsung buat kat situ. Dalam overhead kilang Dalam overhead kilang. Overhead kilang. Okey, yang seterusnya kita belajar berkenaan dengan bab 9 iaitu cost volume untung. Okey, cost volume untung ni ialah saya terus ceritakan sajalah. Cost volume untung ni sebenarnya ialah untuk kalau kita bisnes kita besar, jadi kita nak buat kilang, especially yang melibatkan production. Okey, production. Jadi orang yang bisnes dia besar ni dia buat analisis. Iaitu bila dia buat analisis, dia akan kena tengok kalau dia nak balik modal, peniaga ni nak balik modal, berapa unit dia kena jual. Dia kena tahu lah. Buat karipap dengan kos yang ada semua tu, berapa banyak unit karipap nak kena jual supaya mak kiah untung. Mak kiah jugalah. Pisah dah. Mak kiah dapat modal dah. Bila dapat modal ni kita akan macam mana nak dapat supaya berapa banyak dia kena keluarkan supaya sekurang-kurangnya balik modal. Dan dia kena jual benda tu. Jadi dia target kalau nak untung satu hari RM100 pun boleh. So berapa banyak dia nak jual. Yang ini ialah level kalau bisnes kita dah ni kalau kita ikut matematik pun cumanya kalau dalam bisnes biasa orang tak kira lah kan. Dia tak kira dia orang bagi dia niaga lah. Nanti sampai cukup ni kalau ada lebihan untung lah tu. Kan? Itu yang kita katakan anak susah nak dapatkan balik modal duit tu. Okey. BB3 lah. Alright. Seterusnya okey, boleh faham itu masuk ke cost volume untung. Cost volume untung ni ialah memang ada kena-mengena dengan perekonomian pengurusan tadi. Sebab apa? Perekonomian pengurusan tadi tu ialah kita nak merekodkan semua yang kita telah belanjakan dan semua yang telah kita dapat hasil. Jadi kita kena rekodkan dalam dua penyata, iaitu penyata barang hilang untuk mencari kos barang hilang. Dan kita keluarkan juga penyata untung rugi komprehensif untuk mendapatkan kasar dan untung bersih. Sama je. Cost volume untung dia lebih detail sikit dia punya kaedahnya. So macam mana cara kita nak dapat faham ini? Kita kena tahu dua perkara dulu.
Pertama ialah saya contoh kat sini lah. Saya contoh kat bawah ni. Bawah ni. Okay, supaya semua orang faham. Ini kejap. Ini soalan apa ni? Soalan ini kan. Okay. Kita tengok kepada soalan ni tadi. Bab 9. Okay. Ini. Kita tengok atas. Nampak saya nak buat atas. Ambil soalan yang tadi lah. Ini ambil soalan ni. Soalan tadi tak boleh. Soalan tadi tu kau pandai. Nasib baik saya tak bincang tu. Nasib baik saya perasan. Kalau tidak, bincang soalan final. Tolonglah sikit. Aish. Nanti sakit rumah aku terus sangat budak-budak ipoh ni. Tapi salah sikit dia. Sama ni. Kita tengok dia punya soalan lebih kurang sama je. Tapi tengoklah betul-betul. Okey? Tak apa. Nanti kalau dah siap assignment tu, boleh tanya saya. Saya tengok. Okey ni. Cakap okey. Berapa lagi nak dulu, Doktor? Berapa makan? Saya berapa makan lagi nak dulu? Saya Miss Sam saya tak habis makan lagi ni. Miss Sam harapan nak kurangkan markah you all. Finally you bagi 50 kau punya. Ambil semua. Itulah Doktor kena tolonglah please. Nanti hantar kuih. Sangatlah. Kalau merayu A. Okey? Okey. Kita belajar ini dulu. Macam mana nak kira kos volume untung? Sama je. Tengok pada soalan yang tadi. Saya buka balik lah. Soalan yang tadi yang mana ni kan? Saya buka tadi. Okey. Kurang je. Senang je. Tak hilang kita tu. Oh, lain Doktor, lain. Soalannya tak sama. Ada belanja pentadbiran, ada OVD hilang. Kita jualan dan beberapa sebenarnya ni. Wish. Orang ni sahaja je nak mengelirukan lawan ni. Tak sama Doktor. Ini soalan tahun tak sama. Ini soalan lain. Ini soalan mana ni? Jika kejualan ditetapkan RM2 ini. Kos berubah bagi setiap unit. Jangan saya nak baca dulu soalan ni. Tak baca pun. Saya memang saja tak nak baca sebenarnya. RM20 berapa jualan didekat untuk mencapai titik modal. Okey. Bab 9 Kita tengok ni you all nanti lagi nak merujuk susah. Rujukan. Ini bab berapa ni Doktor? Ini bab 9. Muka surat. Rajin ya. Kos volume untung. Kos volume untung. Okey? Kita tolak belanja berubah. Kita nak tengok dua benda Satu belanja berubah, satu lagi ni. Saya tengok soalan ni lah. Okey, sebenarnya soalan yang saya nak ajar tu dia tak tunjukkan kos barang hilang. Yang ni dia ada kos barang hilang. Tapi boleh je. Saya bagi tahu je lah. Senang je. Hasil kos hasil kilang tolak dengan dia punya kos barang jual. Ni nak ajar. Okey. Cara dia macam ni.
Pertama sekali ialah kita kena kenal dulu apa dia jualan seunit. Jualan seunit. Yang ini kita mesti kena tahu. Harga jual. Berapa harga kita jual? Okey? Okey, harga kita jual ni kita kena tahu dan kita kena cari dalam soalan. Dalam soalan tu saya nampak ada harga jualan seunit. Okey. Kita sambil tengok Okey, ini soalan ni. Ya. Kat sini kita beritahu kan. Nampak ni harga jalan seunit. Nampak tak? Tu harga jalan seunit. RM20 kan? Okey, sekarang soalan kita ialah persoalan kita ialah berapakah yang seterusnya ialah kos berubah. Okey? Lepas jalan seunit tahu yang keduanya ialah kita kena tahu apa dia kos berubah. Apa maksud kos berubah? Kos berubah ini ialah kos yang macam kalau dalam soalan ini, kos berubah kita ialah tu dia nyata yang senang. Kan? Kos berubah dia nyata. Kos berubah. Dia dah nyatakan dengan jalan. Ni kos berubah. Kos berubah. Harga jualan ni harga jual RM30. RM30. Kan? Kos berubah ialah RM18. So, mana datang kos berubah ni? Kos berubah ini ialah kalau kita tengok kepada nota. Yang ni kita sikit ni kena tengok nota pula. Sebab soalan tak katakan kos berubah. Soalan tak yang tu dia tak nyatakan kos berubah. So kita kena carilah. Kos berubah ni ialah terdiri daripada apa? Okey. Datang sekejap. Kos berubah ialah termasuk kos kilang. Ingat tadi kita dah belajar kos kilang tadi. Kos kilang ada tiga kan? Kos barang di kilang tadi, iaitu dia ada bahan mentah langsung, buruh langsung, yang itu ialah kos berubah. Bahan mentah langsung dan buruh langsung. Itu ialah kos berubah. Overhead? Bukan. Overhead kos tetap. Kita kena belajar. Kos tetap. Dia duduk kat sini. Berapa ni? 336. Okey? Buruh langsung. Kos berubah dengan belanja jualan lah. Ya, betul. Okey. So, saya balik pada nota tadi. Okey. Kos berubah tu ialah kena terdiri daripada kalau dia bagi dalam kilang kena ada bahan mentah punya kos. BL ialah buruh langsung. Dan juga kalau dalam kes soalan tadi tu dia ada belanja jualan. Belanja jualan ni masuk dalam kos berubah lah. Sebabnya kenapa belanja jualan? Kos jualan tu ialah kalau jual banyak, kos pun banyak. Belanja jual sikit, kos sikit. So, yang satu lagi kita panggil sebagai kos jualan. Kos jual dia mesti kombinasi tiga benda ni. Okey, kenapa kita kena kenal semua ni? Sebabnya formulanya ialah untuk mencari kos volume untung ini, kita kena mencari yang satu dinamakan sebagai margin sumbangan. Margin sumbangan. Okey, margin sumbangan. Apa dia margin sumbangan? Margin sumbangan ini ialah kos seunit tolak kos berubah. Margin sumbangan ialah margin sumbangan ialah ialah jualan seunit Jangan kira semua jualan seunit tolak dengan kos berubah seunit. Okey, tulis apa pula pakai ni susah nak tulis.
Okey. Margin sumbangan ialah jualan seunit tolak kos berubah seunit. So yang ini kita kena sentiasa ada dalam fikiran kita lah bila kita belajar kos volume untung ni. Okey. Kita kena cari yang ini ni. Pertama sekali. Alright. Yang dapat maklumat ni. Okey, seterusnya. Okey, dah dapat yang itu, kita akan padam semua ni. Saya akan buat satu table sikit. Okey, satu table supaya kita mudah nak belajar jam ni. Dan satu lagi yang kita sebelum kita nak ikut formula, kita kena tahu apa dia kos tetap. Kos tetap ini ialah terdiri daripada pertama sekali ialah semua yang dipanggil overhead. Belanja perkilangan. Okey, belanja perkilangan itu ialah kos tetap. Dan satu lagi ialah semua yang melibatkan belanja. Macam belanja perusahaan, macam kita belanja belanja insurans, belanja apa tu semua, kita kategorikan dia sebagai belanja tetap juga. Itu dipanggil sebagai belanja pentadbiran. Okey, belanja pentadbiran dan operasi. Okey. Overhead. Mana kita nak jumpa overhead? Overhead kita tengok dalam yang hilang tu lah. Kita tengok dalam hilang. Yang belanja satu lagi kita tengok dalam penyata untung rugi. Okey, kedua-dua ni mesti ditambahkan dulu untuk mendapatkan kos tetap. Okey, so kita belajar beberapa term ini sangat penting dalam kita punya pembelajaran. Pertama sekali kita kena tahu harga jualan seunit. Dan kedua kita kena tahu kos berubah. So kos berubah ini ialah yang melibatkan belanja bahan mentah dan juga buruh langsung. Okey. Selain daripada yang itu semuanya ialah kos tetap. Boleh? Okey. Habis. Ni kita tengok soalan. Dapat maklumat itu kita boleh jawab soalan terus. Itu saja kita perlu tahu dalam topik ni. Walaupun topik ni ada beberapa puluh page untuk kita baca. Kos unit tolak dengan kos berubah seunit tolak dengan RM3.6 yang soalan tu betul tak? Kos bahan langsung. Oh, ada bagi pandang. Ini. Terus buat soalan ni ke? Okeylah, saya tolong sikitlah. Berapa margin sumbangan? Margin sumbangan. Boleh kat chat berapa margin sumbangan? Beberapa orang semua orang kat chat tulis. Berapa orang boleh dapat tu apa? Margin sumbangan. Soalan saya ialah margin sumbangan. Tulis. Tak ada jawapan saya tak menjawab. Tulis kat chat, ada kat chat bawah tu tulis. RM16 4 pusing. Mana chatnya? Ada chat. Cari. Dia tulisan macam bentuk bulat chat. Type kat situ. Tu satu yang boleh tanya bro langsung dia tahu chat. RM16 4 pusing. Salah. Dia tolak buruh langsung kan? Ke bahan langsung? Okey. Margin sumbangan datang daripada mana? Margin sumbangan datang daripada kos unit. Betul. Margin sumbangan ialah jualan seunit tolak kos berubah seunit dengan kos berubah. Betul tak untuk RM16.4 tu? Oh. RM16.4 salah. Yang lain-lain mana yang lain ni? Masak apa? Diam je. RM18.9 margin sumbangan. Margin sumbangan salah. Oh, susah punya. Oh, tak teror lagi ya. Tak teror lagi. Kos seunit tolak berapa doktor? Tolak apa tadi? Apa dia? kos berubah seunit Kos seunit tolak? Kos unit jualan tolak dengan kos berubah. Tanya lu kos berubah.
Kos seunit tolak Farah. Lagi. Siapa lagi? Saya nama semua tak ada nama saya tak boleh sebut. RM10.50. RM10.50. Ya, betul. Okey dah tu. Walaupun baru berapa 4 orang jawab. Yang lain mana dah? Ambil nota kot. Yang lain ni. Sahur. Ke yang lain ni semua parking je. Parking hilang di mana? Ada doktor hidup lagi. Hidup lagi ya. Lagi saya nak bersiap, saya nak tengok muka seorang-seorang. Nak tengok ada ke tak ada ni orang ni. Okey. Alright. So kita akan sambung kita akan sambung. Nota di mana? Macam mana dapat RM10.50 tu? Cuba bagi tunjuk. Dia campur tu. Kenapa pasti kos berubah? Kos tu apa dia? Tadi RM3.50 tambah tu tolak dengan RM20. Kos apa saja item berubah? Pertama sekali ialah buruh. Pertama sekali ialah buruh. Buruh langsung. Lepas Bahan langsung. Lepas tu? Buruh langsung. Belanja jualan. Bukan banyak rumah je ada. Tak jumpa. Okey. Ni bukan boleh kira ni. Bincang yang tu dia nak jawab jawapan yang tu nak ada jawapan. Okey. Bulan puasa tu. Saya puasa ni. Teruk ni. Cakap kat dia tadi. Okey. Takut buka tengah hari je. Alright. Okey. So soalan yang pertama dalam soalan yang saya kemukakan depan ni kan. Pertama sekali dia minta kirakan margin sumbangan unit dan nisbah margin sumbangan. Kan, nisbah margin sumbangan dan nisbah margin sumbangan. Apa maksud tu? Apa maksud dia? Dia ialah kira margin sumbangan unit dan nisbah margin sumbangan. So apa yang dia nak minta kira dalam soalan ini ialah dia nak suruh kira kita kena tengok tiga Kita nak cakap tadi dia kata satu ialah satu dia nak minta dalam bentuk unit. Satu lagi dalam bentuk nisbah. Nisbah tu apa? Peratus. Boleh tak peratus? Okey. So berapa jualan? Okey. Ni kita tengok soalan ni bukan soalan yang tu you all ni pandai-pandai lah you all compare. Jualan ialah kita tengok jualan. Okey, untuk jualan harga dia ialah RM30. Betul tak? Sini ni saya dah bulatkan kan. Ni yang saya bulatkan ni. Kan RM30. Ni soalan mana betul lah yang pula? Ini soalan lain bukan soalan pembincangan. Itu soalan final tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Ni soalan yang saya akan berikan dia dah dalam WhatsApp tak boleh tengok lagi. Okey, nanti tengok dalam WhatsApp soalan. Okey. Soalan yang tadi tu ini soalan yang pertama tadi Kalau yang kita tadi kita belajar soalan satu kita bincang tadi tu. Okey. Yang ni sekarang kita akan fikir soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni ialah berkenaan dengan kos volume untung. Okey, kos volume untung pertama sekali ini cara kita nak jawab soalan ni. Cara nak jawab soalan ni pertama dia minta kirakan margin sumbangan unit dan margin sumbangan. Memang kena buat. Kalau dia tak tanya pun kena buat. Okey, kalau dah soalan apa pun mesti kena buat kaedah. So jualan kita ialah berapa ringgit? RM30. RM30 ini berapa peratus dia? 100%. Okey. Terus ialah kena cari kos berubah. Berubah ni saya buat dalam segi itu maksud berubah. Kos berubah. Okey. Kos berubah ini. Okey, kos berubah macam mana nak cari kos berubah? Kos berubah ini ialah kita kena tengok kat sini jelas RM18. Yang tadi kena kira. Dan semua orang nak kira dan beri jawapan. So ambillah jawapan. Betul. Okey, yang last kali ni siapa yang bagi ni? Safwan Azhar. Tu you jawab. Dekan.
Ini dekan Kira tu pusat kira. Steady. bakal kalian jadi dekannya. Oh. Asyik buka Pak ni. Siti Nurhidayah lagi lengkap. Muka dah tak ada. Nurhidayah dah tolong kira. Ambil. Kan? Siti Nurhidayah bagi kos berubah dia tolong kira. Majid Semangan dia tolong kira. Jadi dalam kes yang ini dia tak payah kira, dia bagi dalam bentuk sebiji saja, iaitu RM18. Cuma soalannya ialah RM18 ini berapa peratus? Siapa boleh kira? Tulis dalam chat. Jawab apa? Nak jawab boleh? 15%. Salah. 15 salah. Persen tak boleh kira. Macam mana? Duit you all ada RM100. Dia tanya belajar. Duit ada RM1. Belanja 50, belanja RM60 beli roti john dan roti john dan berbagai-bagai. So berapa persen belanja yang telah terlibat? 60 60. Boleh nampak? Jawapannya 60 sen. 18 apa daripada 100 Siapa yang dapat jawapan lain? Tolong kira semua. Sekejap lagi saya nak bagi sharing nak tengok masing-masing. Macam dia ini susah hati duduk kat dapur mana. Confused. Ini soalan mudah ni. Berapa persen kos berubah? 18/30. Raman jawab tu Raman. Thank you. Okey dah tu. So macam mana nak jawab ialah 18 kita bahagikan dengan 30 kan. Itulah dia kan. Darat dalam 100 dapat 60%. So soalan dia belah ni. Berapakah margin sumbangan? Ini yang paling penting. MSS ialah margin sumbangan. So margin sumbangan kita ialah 30 tolak 18, kita akan dapat 12. Okey, so 12 ni berapa persen? 40%, betul tak? Harap semua boleh faham lah. Okey? So, mana datang 12, 30 tolak 18. 30 tolak 18. Okey? Mana datang persen? 100% tolak 20% dapat 40%. So 40% ini datang daripada mana? Iaitu 12 bahagi dengan 30. Boleh faham semua? So ini ialah jawapan untuk A. Kalau dalam yang kita beri ni dia tak tanya. Ada tanya tak soalan tu? Tanya. Tak ada. Ada? Jika harga jualan RM20 seunit, berapakah margin sumbangan? Dah jawab semua orang tadi. Yang jawab betul dah tadi tu kan? RM10. RM5. RM10 5 kupang. Udah. Itu sajalah tadi ya. Yang lainnya kau jangan minta lah. Alright. Soalan D tu panjang sangat tu. Soalan yang paling susah tu yang nak kena buat. Yang saya suka you all buat macam sikit. Okay. Ni, kita tengok soalan B. Soalan B Tengok soalan B. Soalan B. Soalan B ke? Soalan B yang ni yang saya tunjuk ke depan. Kirakan titik pulang modal dalam unit dan ringgit Malaysia. Dia nampak? Okey, kirakan titik pulang modal ni yang saya cakap tadi tu. Bila nak niaga, kita dah tahu harga kita nak jual berapa, kos unit kita berapa. Kita dah boleh kira kan? Kita dah boleh kira. Jadi sekarang kita nak cari yang punya kaedah macam mana nak dapatkan unit jualan supaya kita boleh balik modal. Okey? So macam mana cara kita nak kira?
Okay, saya pada balik yang ini. Ingat Ingat. Okay, ini saya pada balik. Ingat 40%, 12 ringgit, macam mana cara nak kira. Soalan tu ada dua tau, perasan. Pertama sekali soalannya, dia tanya ialah berapakah modal dalam unit dan berapakah balik modal dalam ringgit Malaysia. So titik pulang modal ni kita akan type dia boleh pakai titik pulang modal TPM. Titik pulang modal. Satu dia nak cakap berapa unit nak jual. Dia nak tanya ini juga. Satu lagi dia tanya berapa ringgit yang kita nak modal. Nak jual tu. Okey? So macam mana caranya ialah formulanya ialah kita kena ni formula dia ialah kena tengok kos tetap. Tadi saya dah ajar kos tetap. Apa dia kos tetap? Kos tetap ialah overhead tambah dengan semua belanja, pentadbiran dan operasi kan. Ya. Okey. So kos tetap ini kena bahagikan dengan margin sumbangan. Margin sumbangan. Ingat tadi margin sumbangan kita dah dapat. Margin sumbangan pun ada dua bentuk. Margin sumbangan pertama dalam unit tu yang dalam sini RM12 kan? RM12. Kalau dia tanya dalam peratus, 40%. Okey? So dalam sini kita tengok kos tetap. Kos tetap dia berapa? Yang sini senang. Ini ialah kos tetap ni. Pak. Berapa? 10,000. Soalan final kos tetap dia lain. Okey. Soalan final kos tetap dia RM9. Berapa? Kos tetap. Kos tetap dia dalam bentuk dia tak ada unit, dia dalam bentuk penuh. 60,900. Soalan ya. Saya tengok, saya tak baca lagi soalannya. Tengok. 5,000. Kan 60,900 dia nak dapat 60,900. Kau tetap dia tu. Saya minyak soalan pula bahaya. Okey. 5,000 datang 5,000. 5,000. Salah. Salah lagi. Aduh. Saya tetap dah besar-besar tu dia situ. Dia tak jumpa. Dia tulis besar kos tetap. Nampak tak kos tetap dia tulis? 60,000. 32,000 ni tambah 22,000 tambah 32,000 kan? Rahsialah. Yang tahu nak mana. Okey. So kos tetap saya ulang. Kos tetap dia mesti mengandungi semua yang overhead dan juga belanja pentadbiran. Okey, atau operasi. Okey. So dalam kes yang ini macam mana nak kira? Untuk cari unit 10,000 bahagikan dengan RM12. Dapat apa? 10,000 bagi 12. Ya. So kita akan dapat kalau nak berniaga kena jual 833 unit. Baru boleh untung. Okey. Sekejap. Okey. Kalau dalam RM, kita kena bahagi 10,000 bahagikan dengan yang persen tadi tu, 40% tu lah. Boleh ingat tak 40% tadi? 40% ini jangan tulis 40%, tulis 0.4. Faham tak 0.4 tu? Titik perpuluhan. Titik perpuluhan. Dia jangan jawab 40%, kita tak boleh kira. Tukarkan dalam unit. Tukarkan dalam bentuk pecahan sini, 0.4. Maknanya 25,000. 40 bagi 100 kan? 25,000. Yang ini kita kena kira 10,000 bahagikan dengan 0.4. Kita akan dapat RM 25,000. Yang ini ialah 833 U ni. Tu terjawablah soalan nombor 2 4 langkah. Soalan nombor 2 tu yang saya tak. Soalan nombor 2 kan? Nombor 2. Seterusnya yang C.
Kajian pasaran menunjukkan bahawa butik boleh menghasilkan keuntungan sebanyak 84 ribu. Sama? Sama tak? Soalan yang diminta apa? Dia dapat untung 60,900 kan? Yang ni nak minta 84 ribu. Sama soalan biji. So, macam mana caranya kita nak kira maklumat tadi tu? Senang saja. Kita padam dulu yang besar. Padam ni. Okey. Kita ubah padam yang atas ni. Yang bawah sama. So, macam mana kita nak dapatkan jumlah yang dia nak tadi tu? Dia kata kalau dia nak untung 84 ribu. Macam mana nak dapat untung 84 ribu? Senang saja, iaitu 10,000. Tadi 10,000 kan? 10,000 ialah kos. Tambahkan dengan 84,000. Boleh faham tak? Okay, siapa faham angkat tangan? Tengok you all angkat tangan ni semua. Saya risau you all tak ada dalam ni hilang di mana dah. Okey, sama juga dengan yang ni. Bukan saja 10,000. Tambahkan saja dengan 84,000. Berapa saja yang dia nak tambahlah kat situ. Kalau nak untung 60,000 tambah 60,000. Nak untung 84,000 tambah 84,000. Okay, boleh faham So, kira lain. Maknanya 10,000 tambah 84,000, kita dapat 94,000 bahagikan dengan 12. So, kita akan dapat 7833. Ya, 78. Jangan keluar tak tulis kan. 78 ni. 7833 unit. Itulah jawapannya. So, berapa banyak dalam bentuk ringgit Malaysia? 94,000 bahagikan dengan 0.4. So, kita dah dapat RM 235,000. Okay, boleh faham? Berapa belah ni? Itu ada dua bab lagi. Saya buat satu hari yang lain boleh? Setuju? Boleh. Kita tak ada lama nanti habis data. Nanti bulan 5 isi data balik kita buat lain. Tak 1 GB ni doktor. Dah 1 GB dah. Memanglah kita ni macam kita buat tengok YouTube lah lagi sama. Okey? Laju makan data. Apa data hari ni satu hari? Nak terus habiskan? Teruskan je dah, habiskan je dah. Kalau habiskan bisa aja. Hari ni kita boleh makan hari pun. Cuma kena tapi narik lah. Saya ni penat haus pula ni. Sebulat suara. Aman nak pergi kedai. Ikut semua. Tapi tak apa. Siapa yang nak beransur boleh keluar. Sebabnya kita saya akan teruskan juga. Kan? Teruskan juga. Lepas tu nanti saya dah rakam ni kita punya pembelajaran ni. Cuma yang saya tak rakam yang awal-awal tadi terlupa nak rakam. Okey? Bab 2 yang ini bab 9 ni saya rakam, nanti bab seterusnya saya akan rakam dan saya akan masukkan dalam online learning. Boleh tengok balik. Ya? Okey, boleh. Okey, seterusnya ialah kalau berlaku pertambahan dalam belanja. So kalau kita tambah dalam belanja sama juga soalan ini lebih susah, yang ini agak susah sikit. So, kalau dalam tambahan ada pertambahan dalam belanja, tambahkan saja dalam kos tetap tu. Kalau yang bertambah itu belanja pentadbiran ataupun belanja overhead, tambahkan dalam kos tetap. Kalau yang bertambah itu ialah kos berubah, so tambahkan dalam kos berubah dan cari margin sumbangan yang baru. Faham tak yang ini? Okay, saya jawab yang ini. Saya nak jawab yang kalau misalnya saya bagi soalan lain. Contohnya saya kata untuk meningkatkan belanja untuk meningkatkan unit tambahan ni. Macam ni lah soalannya. Bahawa butik itu menjual 15,000 unit, Amir yakin bahawa pengurangan 10% dalam harga jualan ditambah dengan kenaikan iklan sebanyak 15,000 akan menyebabkan unit jualan tahunan meningkat sebanyak 1/3 dalam tahun 2019. Kalau nak kira tu pengsan tu.
Okey, tapi saya rasa dalam soalan final, soalan senang saja, straightforward. Syarikat bercadang untuk membeli mesin automatik yang baru dengan jumlah belanja senilai bulanan sebanyak RM5,000. Penggunaan mesin ini dijangka akan meningkatkan jualan kepada 20,000 unit dalam bulan Mei. Kirakan jangkaan untung bersih pada bulan Mei jika tiada perubahan dalam harga jualan dan kos berubah pada setiap unit. Semua orang boleh faham tak? Pertama sekali ialah kos tetap bertambah. Tetap bertambah kan? Jadi soalan ni soalan yang senang je. Tak payah kira-kira dah berapa balik modal apa semua tak kira. Sekarang dia nak cakap nak tengokkan berapa banyak jualan kita. Kalau jual RM20,000, so sekarang belanja ada tambah sikit. Berapa untung bersih? Tahu kan formula untung bersih? Formula untung bersih ialah jualan tolak dengan kos berubah, tolak dengan kos tetap. Alright. So itu Ulang mungkin ada ulang. untuk mencari untung bersih. Pertama sekali kena cari jualan. Jualan macam mana nak cari jualan? Jualan kena tahu berapa jualan seunit, berapa unit yang dia jual. Kena cari maklumat tu. Okey? Kos tetap kos berubah ialah seperti yang saya cakap tadi itulah. Kalau ada perubahan, kekalkan seperti asal. Begitu juga dengan kos tetap. Kos tetap iaitu overhead tambahkan dengan belanja pentadbiran ataupun operasian. Kalau ada tambahan, kena tambah dulu. So dapatlah nilai usaha itu. Semua maklumat ada kat situ. So cuba buat dulu lah. Okey. So kita tamat dulu yang itu. Kesian Kak Faiz, data tinggal 30%. Bertambah. Tadi formula tadi. Kalau Satu jualan tolak belanja berubah, tolak belanja tetap ah. Ya, betul. Itu soalan D tu. Ya. Soalan Dia punya formula kan. soalan itu benda tu lah. Ya? Yalah formula tu betul kan, nak sembang formula dia. Betul. Okey. So kita habis itu. So kita seterusnya ialah kita nak tengok kepada belanjawan. Okey, so kita rehat yang ni dulu. Belanjawan ialah bab 10. Belanjawan bab 10. Nak rehat ke? Cakap saya yang nak rehat. Siapa? Susah kau tak lu. Nak report pun ramai pun dalam. Macam mana nak report? Okey. Dia tak puasa Dr. Dia non-Muslim. Cakap tadi tu tak tahu. Yang 100% ni buat apa-apa ni? 100% dah. Okey. Najmuddin tadi baru masuk ke Najmuddin. Siapa Najmuddin? Saya nak ambil tas sikit. Baru masuk. Tadi dah masuk lepas tu keluar balik, masuk balik. Beli nasi tu. Okey, kita rehat sekejap. Saya rehat sekejap dalam 5 minit. Okey. Siapa yang data nak habis tu keluar dulu. Nanti masuk balik. Okay, saya keluar dulu. Datang nak habis ni. Keluar dulu. Saya Beli nasi tu. Okey. Makan nasi dulu lah. Yang lain yang data limited boleh keluar dulu sekejap. Kita rehat dalam 5 minit. Okey. Saya sekarang ni baru 9:59. Dalam pukul 12 minit saya masuk balik. Okey.
Macam mana penat berpuasa? Ramai. Tak ramai. Hidup satu orang. Pakai pipet dia lebih tahan. Kalau pakai pipet jangan, dia akan tunjuk kat sini. Pipet use tinggal berapa persen. Macam kita ni pakai wifi tak boleh Betul, nak bubuh kehadiran je nak. Kehadiran saya tengok. Kehadiran. Saya masuk dalam polling tak boleh ya? Tak. Apa kehadiran tu saya tambah. Siapa yang belum tambah tadi nanti ni kan? Yang nama saya ada betul. Muhammad Safwan. Sekejap saya tengok dalam ni. Random sebanyak mana. Saya boleh tengok lah Safwan nanti kat hujung tu saya baru ni. Siapa yang tak ada nanti saya akan ambil manual lah. Nanti saya akan type kan. Okey, baik dah. Nanti saya akan saya nampak yang datang ni. Okey, baik dah. Okey, so kita ada 19 orang, ada 4 orang keluar. So kita akan sambung Belanjawan yang putih ni bajet kan. Kita nak buat bajet. So nak buat bajet ni dalam apa? Dalam jap. Saya lupa nak kata mula. WhatsApp kata mula. Mana? Alright. So belanjawan ni kita tujuan kita ialah untuk kita buat jangkaan perbelanjaan, jangkaan belian, jangkaan pembayaran, jangkaan kita nak terima duit, jangkaan nak jual banyak. Itu semua ialah jangkaan yang dinamakan sebagai belanjawan. So kita pun tiap bulan buat bajet. Biasa bajet. Dapat je gaji bajet. Tapi biasanya bajet ni dah tak payah dah. Kita dah tahu apa nak belanja. Kadang-kadang dia ada belanjawan datang belanjaan terkejut. Bila ada belanjaan terkejut, yang menyebabkan bajet lari. Ayat biasa lah. Okey. So saya akan share lagi sekali kita punya perjalanan kita nak buat perjalanan ni. Saya akan share juga. Okey. Sekali lagi kita akan menggunakan soalan yang sama juga untuk belanjawan ni. Cuma belanjawan ni kita akan masukkan yang ini. Untuk AFS Sport Center ni AFC. Kita baca dulu kita punya senario. Belanjawan ni nak menguruskan dia punya amount anak-anak agak sukar. Okey, kadang-kadang kita untuk dia senang je sebenarnya ni maklumat dia senang saja. Tapi untuk mengatur dia mengambil masa yang lama dan dia tedious. Tedious ni apa ya? Tedious ni rada rumit. Rencah dia nak isikan maklumat. Itu saja. Yang lain-lain semua ialah berdasarkan kefahaman. Okey. Sekarang ni saya akan baca dulu. Okey, kita tengok ASC perlu menyimak ram belanjawan bagi tahun pertama iaitu pada 31 Disember 2018. Arena yang memegang sarjana bidang perniagaan baru dilantik sebagai pengurus jualan dan diminta untuk mengkaji semula data berikut. Okey, dia ada jualan. Jualan dia Disember 552,000 dan kita buat bajet dia akan ada peningkatan.
Januari naik 5%, Februari naik 4%, March naik 7%. Okey. So macam mana cara kita nak buat nanti bila gini. Bila kita nak buat bajet. Lepas tu dia kata ASC mengekalkan dasar bahawa 60% daripada semua jualan akan dikutip pada bulan penjualan dibuat, manakala baki akan dikutip pada bulan berikutnya. Ini ayat simple kan? Kita berniaga kalau jual 100,000, 60,000 kita boleh kutip tahun ni, bulan ni, bulan depan 40,000 kan? Ini hutang. Sama juga dengan ASC mengekalkan purata pembelian bulanan sebanyak 70% daripada jualan. Semua pembelian inventory dibayar 60% pada bulan pembelian dan baki pada bulan berikutnya. Ini pun soalan yang senang. Saya tak pasti soalan untuk yang apa? Kita punya soalan tu dia mudah atau tak? Mudah. Cepat habis merupakan masalah, and then kos barang dijual langgankan 55% senang. Pada setiap bulan jumlah terakhir 60% mudah, 30% daripada jumlah beli akan dibayar dalam bulan tersebut. Manakala baki sering dibayar sama. Baki inventory 50,000 dan jumlah akhir pada April. Belian sepanjang bulan adalah sebanyak 83,000. Okey. And then ini jualan. Soalan lebih kurang senang. Okay. Mari kita jawab soalan ni. Okay, semua masing-masing dah baca. Saya dah tolong baca kan. You all baca tak baca saya tak pasti lagi. Jadi masing-masing tengok dan masing-masing boleh faham. Ada beberapa maklumat yang kita kena kenal pasti betul-betul. Antaranya yang 552,000 long, and then ada percentage yang naik. Yang selain itu kita kena bermain dengan percentage. Okey. Percentage yang kita kena jaga ialah antaranya ialah bayaran berapa banyak bayar pada bulan semasa, berapa banyak bayaran yang perlu dibayar pada bulan berikut. Kan? Jadi itu benda yang kita kena tengok. Sama juga kita terima kan. Bila kita terima barang jualan tu duit, berapa banyak pada bulan semasa, berapa banyak pada bulan berikut. Begitu juga dengan inventory yang ini inventory semua pembelian inventory dibayar 60% pada bulan berikutnya. Dan ini inventory tak nyatakan pun. Ada tak nyatakan inventory? Bagi inventory tak ada ni. Okay. Alright. So kita tengok belanjawan jualan dulu. So saya nak guna Excel juga. Yang ini. So yang ini saya save dulu. Yang ini saya save sebagai kelas pertemuan 4 bulan 4 2020. Okey, pertemuan save. Okay. New. Okay, saya nak tengok yang soalan tadi tu Okay. So kita sama juga ada tajuk ni perlu tak perlu tapi perlulah kalau kita dah buat dalam bentuk Excel ni kita kena buat tajuk lengkap. EFS, spot, yang berat. Sorry. Okay. So pertama sekali ialah dia minta buat belanjawan jualan. Okay. Buat belanjawan jualan paling senang. So belanjawan jualan ni dia nak minta buat bila. Dalam kes ini nak minta buat bulan. So saya ni sikit panjangkan sikit. Dia nak minta buat 3 bulan saja. Dia tak buat Januari, Februari dengan March. Okay. So soalannya ini ialah pertama sekali. Sikit. Boleh nampak?
Okey, belanjawan. Okey, pertama sekali ialah dia nak tengok kita punya unit jualan. Unit jualan dia bagi tak? Oh, dia tak bagi unit jualan, dia bagi terus dalam bentuk jumlah terus kan. Kalau ikut formula, kita pertama sekali kita kena tengok unit jualan. Okey, seterusnya kita kena tengok berapa harga seunit jualan kan. Harga seunit. Yang sebenarnya tapi dalam soalan ini dia tak bagi jualan tapi dia bagi dalam bentuk jumlah terus. Dia kata jumlah pada bulan Disember ialah RM552,000. So kita ambil nota ni. Jualan ialah 552,000. Ini ialah pada bulan Disember. Okey. Untuk bulan Januari ini ialah kita panggil jumlah jualan. Jumlah jualan. So kita punya cerita sini ialah kita dah tak kira yang atas, kita kira yang bawah saja. Jumlah jualan. So jumlah jualan kita Disember 552,000. Tetapi pada bulan Januari dia kata meningkat sebanyak 5%. 5%. So kita buat calculation biasalah. 552,000 darabkan dengan 5% kan, tambahan 5%. Macam mana nak buat tambahan 5%? Dipanggil 1.05. Faham tak 1.05 ni? Mana datang 1.05? Iaitu 100%. 100% tu macam mana? 100% maknanya 100 bagi 100. Betul tak? 100% tambah dengan 5%. So kita akan dapat 105%. Okey, ini semua orang boleh nampak saya tengah buat kat sini kan. 100 nilai ini tetapi dia meningkat 5%, so dapat 105%. So 105% ini dalam bentuk peratus. Kalau dalam bentuk bukan peratus, maknanya 105 bahagikan dengan 100. Ini ada orang tak nampak, jadi saya terangkan juga. Walaupun ada yang nampak tu, apa benda ni pun nak explain ni. Okey, saya explain untuk yang tak faham. Yang dah faham tu tak apa, tengok je. Okey, nampak tak dia dapat 1.05? Iaitu 105 tu kita bahagi dengan 100. Itu pasal saya punya formula ialah 552 darabkan dengan 100 1.05. Itu untuk bulan Januari punya jumlah jualan dalam ringgit Malaysia. Okey, bulan Februari soalan tadi cakap kita ada meningkat sebanyak 4%. Okey, saya ada laptop sebelah ni, jadi saya tengok soalan tu kat laptop saya. Jadi you all tak nampak. Okey. So saya tulis kat sini lah untuk maklumat ialah peningkatan jualan. Okey, peningkatan jualan bulan pertama 5%, bulan kedua 4%, bulan ketiga 7%. Okey, ini dah datang dia punya baki awal ialah 552. Okey, yang ini hasilnya ialah daripada 552 yang ini 552 darabkan dengan 1.05. Okey, semua boleh faham Okey. Untuk bulan kedua macam mana nak kira ialah kita kena ambil daripada jumlah bulan bulan Januari ni. Iaitu sama juga berapa jumlah bulan Januari kita darabkan dengan 1.04. Dia naik pula 4%. Enter. So kita dapat 600,000. Begitu juga dengan bulan Mac. Bulan Mac kita naik sama juga daripada bulan Februari kita darabkan dengan 1.07 buat naik 7%. Okey. Itu ialah dia punya kaedah perkara lah. So kalau tak mau dia punya desimal tu kita buang desimal. Okey, semua dalam bentuk ringgit je tak payah ada perpuluhan. Boleh So ini ialah langkah yang pertama lah. Okey.
Okey. Tu kita dapat belanjawan-jualan. Itu saja jualan kita. Alright. Seterusnya ialah jadual kutipan tunai. Yang ini penting. Begitu juga dengan soalan yang ke depan ni, kutipan tunai ni apa? Kutipan tunai maknanya kita macam mana cara kita nak kutip. Okey? So sama juga maklumat dia ialah Januari hingga Mac kita kena ada. Boleh stop saya kalau tak kalau terlepas Okey, yang ini ialah belanjawan. Bukan belanjawan. Kita tak tulis belanjawan kalau kutipan, kita panggil jadual kutipan tunai. Okey, jadual kutipan tunai. So jadual kutipan tunai kita mulakan dulu dengan jumlah jualan. Berapa jumlah jualan? So jumlah jualan kita ialah kita ambil je daripada atas maklumat. Ambil je daripada sini. Okey, boleh faham? Ini sekadar nak dapatkan maklumat kita salin je sebenarnya. Ambil je daripada maklumat tu supaya kita alert bahawa jumlah kutipan kita ialah macam ni. Okey, kita tengok balik soalan. Kita tengok soalan. Ini bagi faham balik soalan. Soalan kita ialah dia cakap daripada jualan tadi tu ASC dia kata dia macam mana cara dia kutip mengekalkan dasar 60% pada bulan penjualan. Pada baki pada bulan berikut. Apa yang kita faham daripada maklumat ini? Cara dia kutip ialah bulan semasa 60%. Bulan seterusnya berapa persen? 40%. 40%. Okey. So ini bulan semasa dengan bulan berikutnya lah. Alright. Okey. Apa maksud bulan semasa 60% ni ialah kita nak tengok Januari, Feb dengan Mac sahaja. Okey. Pertama sekali kita kena kira bulan semasa Januari. Berapakah jualan bulan semasa pada Januari? 579,600. Korang faham kan? So, pada bulan Januari boleh kutip berapa persen? 60%. So, kita kena kira 60% ni saya buat 60 bahagi 100 darabkan dengan berapa? 579,600. Boleh faham? So enter. So kita dapat kutip 60% pada bulan ni. 40% ni kita kutip bulan berapa? Semua boleh cakap tak? Keluarkan suara sikit. 40% ini boleh faham tak yang ni? Takat ni nampak? Okey, kalau saya rasa saya akan terangkan satu-satu dulu. Okey, kita tengok bulan Januari punya jualan. Berapa jualan bulan Januari? Jualan bulan Januari ialah 579,600 kan? 600. Okey, 60% kita kutip besarkan sikit. Okey, 60% kita kutip pada bulan Januari. 40% lagi bulan Januari kita kutip bila? Kita kutip pada bulan Februari. Betul tak? Saya type dulu. Nanti nak tengok semua orang faham dulu tak? Tak faham saya nak ulang. Sama juga 40% yang kita kutip 40% ni lah kutipan bulan Januari tu kan? Bulan Januari ni kita kutip bila? Bulan Februari. Sebahagiannya. Okey, sekarang ni jumlah 347 6 bersama dengan 231 8. Semua faham tak? Jawab sikit. Roger. Sunyi semua. Faham sikit dah.
Faham sikit-sikit. Saya tak mahu sikit-sikit. Saya nak faham semua. Tak ada sikit-sikit. Sekarang ni faham tak? Dari mana datang 347 dan dari mana datang 231840? Tak faham lah. Nampak gayanya senyap. Ni buka mic. Siapa suara? Siapa faham, siapa tak faham? Kalau faham, kalau diam saya rasa semua faham, saya teruskan. Tak, kenapa? Tak faham. Kenapa? Kenapa apa? Kenapa 60% Januari, Februari 40%? Okey, make kita sorted. Yang ini apa? Ini soalan cakap. Oh, soalan. Soalan bukan apa. Okey. Bukan suka cipta ni kan saya baca tadi. Okey. ASC mengekalkan data. Dia kata daripada jualan kita buat 60% untuk bulan penjualan. Belum bulan puasa kan? Kalau Januari, Februari. Bakinya kutip bulan depan. Belum ikut. Ni soalan ni. Ni main soalan ni. Kan? Sebenarnya 60% bagi 80% kan? Ini datang soalan ni. Okey. Boleh. Okey. Ni siapa yang tak faham saya cakap lagi. Contoh lah. Okey. Saya berniaga dengan you all jual buku. Okey, jual buku. Buku tu saya kata harga RM100. Saya jual kat seorang yang ramai-ramai nanti ni. Saya jual. Berapa jualan saya? Jualan saya ialah RM100 pada bulan Januari betul. Saya kata tak apa. You all tak ada duit kan? Bayar 2 kali. Bulan pertama bayar 60% tu. Bulan depan bayar baki dia. So macam mana cara kira-kira ialah bulan semasa collect berapa? Kalau 60% maknanya boleh collect RM60 betul tak? Bulan kedua RM40. Boleh faham tak? Kalau Faham. hutang diri dia cepat faham. Okey? Bulan kedua Pelik doktor. saya berniaga lagi. Saya jual untuk 2 orang pula. Kan? Untuk 2 orang. So saya buat jual 2 orang dapat 200 lah kan? Dapat 200. So macam mana cara kita nak atur dia punya depan? Bulan semasa kutip apa? 60%. 60% berapa? 12. 60 tambah 2. Kali 2. Kali 2 lah. Berapa? 120 baki? Baki ada lagi 80. Kutip pada bulan berikutnya. Boleh bulan Mac. faham? Okey, beres. Saya bagi lagi soalan. Okey. Nak tengok. Orang Kalau pula. bulan berikutnya jual pada 3 orang pula. 300 dapat. 300 jualan. So bulan tersebut saya nak kutip apa? 180. 180. Bakinya 120. perlu tulis kat sini. Tak perlu. Tak perlulah. Punya soalan ni tak bulan Mac je kan? Oh, Bulan April tak payah tulis lah. Ada 140 kat situ. hutang saya April ada. April ada letak kat sini tapi tak kira lah kan? Okey, tapi bulan Januari kat sini, nampak bulan Januari ni saya bagi tanda tu kosong. Tak. Saya kena kutip bila punya ni? Saya kena kutip bulan berapa ni? Bulan seterusnya. Apa bulan seterusnya? Saya nak kutip bulan berapa ni? Ini untuk yang ruang bawah ni. Ini kutip semasa pula. Yang ialah bulan semasa. Yang ini ialah bulan kedua betul tak? Yang bulan kedua ni. Bulan kedua yang ini ni dia merujuk kepada bulan di Disember betul tak? Oh, Disember. Katakan Disember saya jual satu buku juga. 100. Ni bulan ni contoh Disember ialah 100 betul tak? So di bulan Disember kutip semasa ialah berapa? 60 ringgit. Betul.
Betul. Dan bulan berikutnya kita kutip baki dia ialah 40. 40 ringgit. Betul. 40 ringgit. Sekarang boleh nampak tak semua orang? Boleh nampak tak? Yang saya buat bawah ni. Nampak. Okey. Kalau boleh nampak, saya nak tanya soalan. Bulan Januari kutip berapa ringgit? Yang atas soalan betul. Amin. Bulan Januari kutip berapa ringgit? Maklumat ada di sini dah. Nak kata jualan bulan Disember, kita jawab jualan Disember. Saya dah bagi jualan bulan Disember ni kan. Okey, so berapa ni? Tolong isi. Tolong jawab orang. Ni. Ada orang ni saya nak orang jawab. Tolong jawab. Fazrin jawab Fazrin. Tengok ada tu Fazrin ni. Ni tengok muka sikit Fazrin. Siapa entah Fazrin ni? Fazrin, angkat tangan. Fazrin. Hilang dah. Tak ada kamera. Okey. Boleh jawab. Aku tak ada kamera. Menaik boleh? Buka suara sikit tengok. Boleh kira tak? Fazrin, tolong kira. Siapa kira? Dina, tolong Dina. Doktor, 288160. Betul? Berapa? 288160. Okey. Macam mana kira? Tolak. Macam mana tolak? 579600 tolak 347760. Betul? Salah. 40% ni ialah kita bulan berapa ni? Bulan 1 tu bulan berapa? Orang ni tak boleh macam mana nak jadi CT ni? Bulan Disember. Kita untuk yang ini kita kutip untuk bulan sebelum tu 12 betul tak? 552000. Itu 55220 untuk jumlah penuh. Betul. Jumlah penuh ni. Jangan ambil jumlah penuh. Kita ambil berapa persennya? 40%. 40%. Saja. So, faham tak? Faham. Tak tahu kira. So, 40 bagi 100 darabkan dengan 552 sahaja. Kerana kita kutip bulan untuk bulan 12 tu. Faham tak? 220 lah. Ya. 220. Sekarang isi 220. semua orang isi tempat kosong. Yang warna biru ya. Tolong isi warna biru. Kira. Masing-masing kira. 30%. Sekejap, saya nak tukar warna lain-lain supaya boleh tukar. Ini kelabu. Ini hijau. Yang warna kuning berapa harga? Berapa nak kena kutip? Kiranya 170.4. Betul ke? Sekejap. Saya tengok ya. Berapa? 361 Terbaik. 61 670. 670.4 ya. Okey. Tak payah point tak payah. Kita ambil aja ya. Jadi, Yang warna kelabu? Mana kelas? Sekejap. 60%. Darab. Okey, semua orang kena tahu kira 644 979 386 987.4. Betul. Betul. Okay, beres. Semua orang boleh dapat tak? berapa? 386.
386 987. 386 98. 988 Okey, betul. Okey. Yang ni 40% darab Darab 44 257 99 darab mana? salah. Salah. Ingat bulan Mac tu dia jangan kira pada bulan Mac, kira pada bulan Februari itu. Februari. Sorry. 40% darab mana? 144 Salah. Okay, so 92736. 92736. Yes. Betul tak? Kejap. 92736. Salah. Ya. Salah juga. Ni, cara dia ialah dia macam dalam bentuk zigzag kan. Ini partner dia ini. Ini partner dia ini. Maknanya untuk kira ni 40% darabkan dengan 61670 tu. ya 602788 ni. Oh, betul lah. Cara dia ialah sama juga 40 bagi 100 darabkan dengan 602,784. Oh. 24111. Ya, betul. Sebetulnya ini dia. Sebab kita mengambil kira macam ni, dia punya partner macam ni. Saya buang warna dia balik. Okey, dia ada partner dia. Okey. Untuk Januari, Januari ni saya buat bagi warna sikit. Januari ialah warna oren warna oren. Dia punya bulan pertama tertib pada bulan ni. Bulan kedua ini pasangan dia. Ni 60 ni 60% ni 40%. Yang bulan Februari dan biru ini pasangan dia. Biru dengan yang ini. Kalau you campur 361 dengan 241 dapat 602. Boleh faham tak? Faham. Gitu. Okey, so inilah jawapan dia. Soalan dia ialah dia nak tanya yang ini. Sebab soalan dia minta berapakah kutipan tunai yang kita kena buat ni. Kan? Jadi kutipan tunai dia ialah kita ambil dua ni. Siapa pula tu? Nampak? Inilah jawapan dia. Dia nak tanya soalan ni. Sebabnya kita sekarang ni, kalau dalam final tak payah kira. Tapi sekarang ni kita kena kira Sebab you all buat assignment ni, jawapan mesti kena jelas. Buat benda ni dulu di Excel untuk senang. Lepas tu nanti you all transfer dalam Word. Masukkan jawapan ke sana. Type balik. Boleh? Ini ialah jadual kutipan tunai. So seterusnya dia tanya ini jadual kutipan belanjawan belian. Okey, belanjawan belian. Kita buat belanjawan belian pula. Belanjawan belian. Kita sambung buat belanjawan belian ni kita pun kena tengok bulan saja. Kita kena ambil bulan Jan, bulan Feb dengan bulan Mac. Jalan. Macam mana nak kira belanjawan belian ni? Belanjawan belian ni kita kena mulakan dengan